inilah minggu ini kemungkinan besar adalah kita punya Google Meet berakhir lah. Dia akan tinggal sejarah. Okey, sebab minggu depan kita akan mula PDPR saya ini. Kita akan mula persemuka face to face. Okey, jadi tidak ada lagi Google Meet untuk tingkatan 5. Untuk tingkatan 5. Ya, jadi saya pun tidak tahulah. Sebab macam sudah biasa dengan Google Meet tetapi kita kena biasakan diri balik kepada yang macam dulu di dalam kelas. Okey. Tetapi apabila kumpulan B direhatkan di rumah itu pun tidak ada Google Meet, dia pun tidak ada Google Meet. Jadi guru akan sediakan bahan untuk mereka yang berada di rumah. Itu cerita dia lah. Maksudnya kalau kumpulan A datang sekolah, kumpulan B akan buat apa yang disuruh. Apa yang disuruh. Dan apabila kumpulan A di rumah, mereka pun akan buat benda yang sama. Macam itulah. Okey. So jam telah menunjukkan 9.00 pukul 9 malam. So selamat malam kepada semua pelajar 5 unggul dan juga 5 elit. Setakat ini saya baru nampak 6 orang yang masuk. Tidak apa, kita teruskan sahaja. So malam ini kita masih lagi meneruskan kelas tuition secara online kita, iaitu kelas tuition mingguan seminggu sekali. Hari Selasa malam pukul 9. Jadi untuk minggu depan kita masih teruskan kelas tuition macam ini memang hanya boleh kita buat secara Google Meet iaitu malam 1 jam saja sebenarnya, 1 jam sahaja. Harap semua boleh hadir lah. Harap semua boleh hadir. 1 jam kalaupun tidak sanggup korbankan, saya pun tidak tahu macam mana lah. Kalau saya mengajar di luar, kalau saya kutip iuran 1 jam boleh saya dapat RM200. Tapi untuk pelajar saya sendiri saya buat secara percuma, tetapi tidak ada yang mau datang. Bukan tidak ada lah, sambutan tidak begitu meriah. Tak tahulah tahun ini memang agak kurang sikit nampaknya. Kalau dulu kalau kita buat persemuka memang sangat ramai yang akan hadir, tapi itu persemuka lah. Online ini memang ada masalah line, internet, kuota dan sebagainya, banyak masalah. So itulah cabaran hidup kita pada abad ke-21 ini. Okey, yang boleh dapat hidup, yang tak boleh akan ditinggalkan. Saya rasa itu dunia yang seterusnya. Yang boleh ikut, yang tepat biasakan diri, dia dapat hiduplah seterusnya. Kalau tidak, dia akan disingkirkan. Itu pendek cerita dia, itu senang cerita macam itulah. Kerana masih lagi nak hidup dalam keadaan yang macam dulu itu, mungkin tidak dapatlah. So anda akan disingkirkan. Okey, disingkirkan di sini maksudnya disingkirkan di sini maksudnya awak akan hilang peluang itu untuk awak meneruskan hidup yang lebih baik lah. Bagi saya hidup itu senang atau tidak, senang ke susah, sebenarnya di tangan awak sendiri ya. Memanglah saya setuju akademik tidak boleh mewakili segala-galanya. Saya setuju. Okey, tetapi kalau dalam zaman sekarang ini tidak ada akademik, apa yang nak buat di ladang ke, ataupun buat kerja di tapak pembinaan ataupun di stesen minyak, kan? Betul Stephanie jangan suatu hari nanti jumpa di stesen minyak. Bukan Stephanie lah, maksud saya kan ada dulu belajar kita Bukit Asih, ada selalu jumpa di ada yang kerja di stesen minyak, macam-macam lah. Jadi saya rasa Tuhan ini adil, dia bagi setiap orang 1 hari 24 jam. Bukan kata Stephanie 25 jam kan, Jane 25 jam, tetapi Liliana 23 jam. Tidak, semua orang sama 24 jam. Okey? Tuhan kita adil 24 jam. Dan dia bergantung kepada diri awak lah, individu itu. Nak ke tidak.
Nak ke tidak kan? Okey. So SPM masih akan teruskan seperti biasa. Iaitu bulan Mac tahun depan. Tidak akan kerana Ricky ni selalu tidak hadir, tidak dapat, dia belum belajar, tidak boleh mula SPM. Tidak. Dia tidak akan tangguhkan. Tarikh yang telah ditetapkan, takwin yang telah ditetapkan akan terus berjalan. Kerana bumi kita masih berputar, hidup kita masih perlu pergi ke depan. Kita punya hidup, kita punya bumi tidak akan berhenti bergerak kerana satu-satu orang. So tidak mau ikut itu, biarlah dia tertinggal jauh di belakang. Siapa yang susah, dia sendiri yang susah pada masa akan datang. So jangan merungut, kenapa hidup saya susah. You fikir baliklah dulu masa you belajar itu macam mana. Kan? Semua orang ada peluang yang sama, iaitu SPM. Mana ada kata, awak boleh, Alia you boleh pergi SPM. Priscilla you tak boleh pergi. Tidak, semua orang sama, adil kan? Semua boleh pergi SPM. Tapi kenapa keputusan keluar ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang gagal, ada yang lulus? Adakah yang gagal itu bodoh? Tidak, sebenarnya. Dia bukan, dia kurang lah. Maksud saya dia tidak mau belajar. Ada belajar macam itu, kan? Okay. So itu sedikit motivasi kepada semua. 5 minit yang pertama, saya harap kata-kata saya ini tidaklah mengingkung perasaan semua. Tujuan saya hanya satu, iaitu satu, memupuk minat untuk anda teruskan PDPR dengan saya, dan yang kedua ialah jangan putus asa. Walau kita berada dalam keadaan macam mana susah pun, kita masih perlu teruskan hidup dengan baik, sebab kita datang ke dunia ini sekali, bukan senang. Kita kena hidup dengan cukup baik, saya rasa macam itulah. Jangan putus asa dengan begitu mudah. Seperti yang saya kata, hari ini tak tahu, tidak bermaksud hari esok you tidak tahu. Jadi kita teruskan, percaya kepada diri kita. Ada masalah, tanya cikgu. Mesti belajar dan kita cuba setaya upaya. Okey. So soalan 17 masih lagi, ini ialah persamaan kuadrat yang ada kuasa 2. Okey. So soalan ini menunjukkan ini soalan susah lah. Ini Julai paper dulu 2017, Julai paper, Jun. Ini untuk mereka yang gagal pada November, mereka ambil semula lah. Itu memang soalan ini agak sukar, dia hebat. Dia kata raja menunjukkan sisi sebuah pondok yang terdiri daripada bumbung berbentuk segitiga. Ini bumbung segitiga, dan juga dinding kayu berbentuk segi empat depan. Ini dinding kayu. Kita tengok macam kita tengok sebuah bangunan dari tepi dia. Tapi dia kata bukan bangunan, ini pondok. Okey, dari tepi. Ini ialah kayu. Ini kosong punya lah, kosong punya. Okey. Ada banyak maklumat di dalam soalan. Dia kata panjang pondok ialah 5 kali lebih panjang daripada tinggi. Tinggi tegak bumbung. Tinggi tegak di sini. Kita andai kata tinggi tegak itu X. So, berapa panjang pondok? Mana panjang? Panjang pondok ini ini panjang pondok. Ya, ini So, ini ialah 5 kali. So, 5S lah. 5S 5 kali lebih panjang daripada tinggi tegak bumbung. So, itu you tuliskan. So, kalau nak kata di sini sahaja 5S tolak 1 lah, sebab kita tahu ini 1 meter kan. Okey. Kemudian lagi. Sekejap. Okey, kemudian kita tengok lagi soalan ini. Dia kata di sini tinggi dinding kayu 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tinggi tegak bumbung. Maksudnya tinggi ini. Tinggi dinding kayu. Ini tinggi dinding kayu. Tinggi dinding kayu ini 4 meter lebih
4 meter lebih, maksudnya lebih maksudnya tambah. So 4 tambah lebih tinggi daripada 3 kali tinggi. 3 kali tegak, so 3x. 4 tambah 3x. Ini ialah tinggi dinding kayu. Itu maksud di sini the height of the wooden wall is 4 meter taller than 3 times of the vertical height of the roof. Tinggi dinding kayu ialah 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tinggi tegak bumbung. Okey so itu dia. Okey, so kita catatkan semua maklumat di sini. So sekarang dia kata luas bumbung adalah sama dengan luas dinding kayu. Ini dinding kayu yang berlorek ini. So bolehkah kita kata luas segitiga sama dengan luas dinding kayu yang berbentuk segi empat. Ini segi empat. Ini segi empat kan. Ini ialah segitiga. So saya lukis segitiga. Luas dia sama. Luas dia sama. So bagaimana cari luas segitiga? Bagaimana nak cari luas segitiga? Tapak, panjang tapak ini panjang tapak dia. So tadi kita sudah kata dia adalah 5x. Okay, and then darab lagi tinggi. Segitiga mesti 1/2 darab panjang tapak tinggi. Tinggi tegak di sini ialah S. Tinggi tegak di sini ialah X. Oh, ada pelajar masuk. Okey boleh Adakah suara saya terlalu kecil sekejap? Lupanya saya punya itu kurang. Okey, sekarang okey sikit kan? Salehan, okey kah? Okey. Alright, so kalau ada yang tak jelas itu tolong Saya tahu ini soalan ini memang soalan yang aras tinggi, tetapi kita cuba So luas segitiga sudah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi Panjang tapak 5x. 5x Yang tinggi itu ialah x tinggi tegak bumbung. Okey, lepas itu dia kata sama dengan luas dinding kayu. Bagaimana cari luas segi 4? Panjang darab lebar kan? So panjang dia 1. Lebar itu tinggi di sinilah. 4 tambah 3x ini 4 tambah 3. Ini 1 dengan 4 Panjang darab lebar mah. So 4 tambah 3x. Okey, 4 tambah 3x. Alright. Kalau boleh tulis ini pun sudah ada markah lah sebab ini bukan senang Bukan semua pelajar boleh tulis hubungan ini. Luas dengan luas segi 4. Okey, jadi di sini saya kalau 1/2 darab 5, 5/2. Okey, 5/2 ini darab x darab x, x kuasa 2. Ya. And then sama dengan 1 darab 4, 1. Tambah 1 darab 3x, 3x. 3x. Dan kita tidak mau ada pecahan lah. Kalau ada pecahan macam mana kita nak jadikan dia kita nak jadikan dia bentuk am kan. Jadi kita darab 2. Persamaan keseluruhan ini kita darab 2 sebab kita ada pecahan 2 ini. Kalau darab 2 dia potong kan. So 5x kuasa 2 darab 2. Okey, tapi jangan lupa semua darab 2, 4 pun kena darab 2. So 4 darab 2, 8. Tambah 3 pun darab 2, 6x. Semua darab 2. Lepas itu susun semula. Okey, 5x kuasa 2. Okey, pindah 6x ke kiri Okey, tolak 6x. And then tolak 8. Pindah 8 juga ke kiri So sebelah kanan kosong sama dengan kosong. Ini yang kita nak sama dengan bukan Z sama dengan kosong. Ini saya rasa padam dulu nanti Jeng salah tulis. Ya. Okey, so kita sudah sampai ke ini bentuk am okey. Jadi kita buka 2 kurungan and then samakan dengan sifar. Okey? Samakan dengan sifar. Alright. Jadi kita apa dia? Kita
faktorkan ataupun kita gunakan kalkulator mod 51. Mod 51 okay, kita kunci masuk A ialah 5, B saya tulis di sini A ialah 5, B itu negatif 6 dan C itu negatif 8. Okay, ini dia lah. So kita akan dapat berapa saya pun kira mod 53 mod 53 ya. So 5 negatif 6 negatif 8. Okay, so kita akan dapat jawapan pertama ialah S sama dengan 2 dan jawapan yang kedua X sama dengan negatif 4/5. Okay, negatif 4/5 ada message. Yes, betul Yes, betul. Okay, daripada Salehang Yeah, you are correct. Okay. Bukan correct correct. Betul. Betul. Ini itulah bahasa Inggris saya kurang lah kalau berbanding Itulah sebab dulu masa di sekolah menengah memang saya tak berapa suka bahasa Inggeris dan memang tidak ada berusaha untuk belajar dengan betul-betul lah. Tapi sekarang menyesal sudah terlambat lah. Jadi mesti kita kalau belajar mesti belajar dengan serius lah. Okey, kita tarik ke dalam kurungan S tolak 2. Dan tolak jadi tambah. So 5 ini kena tarik ke depan so menjadi 5X. 5X tambah 4. Okay, 5S tambah 4. So itu jawapan dia. S sama dengan 2. Dia suruh kita cari apa? Dia suruh kita cari tinggi tegak bumbung. Inilah S tinggi tegak bumbung. S so jawapannya adalah 2 meter. Tinggi tegak bumbung 2 meter. Okay, awak tulis S sama dengan 2 sebagai jawapan akhir ataupun you kata di belakang negatif 4/5 tulis tidak diterima lah pun boleh. Saya tak ada ruang di sini so awak tulis tidak diterima pun boleh. Okey, ingat soalan yang kita bincang pada malam ini sila ambil gambar dan hantar kepada saya untuk semakkan untuk semak. Jangan lupa Sudah? Sudah, Cikgu, sudah. Okey, terima kasih. Jadi soalan ini nampak susah, panjang gambar raja lagi. Tapi kalau kita tengok apabila kita isikan maklumat ke dalam gambar raja, and then langkah kerja dia sebenarnya bukanlah panjang sangat Luas segitiga sama dengan luas segi 4. Segitiga segi 4 ini memang selalu kita bertepang kepada itulah soalan itu. Okey. Jadi kalau sudah we continue Stephanie already Stephanie sudah? Stephanie? Sudah, Sir. Okey. Kelas 5 elite yang sebelum ini Alia pun tidak hadir lagi sudah banyak kali Alia. Alia bukan Alia 5 unggul saya kata Alia 5 elite. Baik, Alia 5 elite. Minggu lepas dia ada. Tahu ke? Minggu lepas ialah Alia. Mana? Oh ini sorry bukan Alia Sulan. Alia Natasha yang hadir minggu lepas dan minggu ini. Bukan Alia 5 elite. And then Joseph pun tidak hadir. Okay. Tak apa, nanti buka sekolah saya belajar mereka makan kuih tiaw goreng. Wellington itu kawan awak baru beritahu saya awak akan ikut juga. Okey, sebenarnya tidak ada masalah, awak boleh ikut saja.
Haraplah lebih ramai lagi akan ikut. Saya tak tahulah, mungkin kadang-kadang benda yang percuma pelajar tidak menghargai lah. Kalau macam itu nanti saya kenakan bayaran lah. Saya pun tidak tahulah, kalau pelajar itu bayar dia mau. Yang tidak perlu bayar itu dia tak mau. Itu yang belik saya. Okey, tidak apa, lupakan. Okey, soalan yang seterusnya, muka surat seterusnya, ini adalah soalan daripada percubaan-percubaan negeri yang lepas. Walaupun awak kata ayah ini percubaan negeri, tapi saya rasa ada penting dia juga sebab soalan-soalan tertentu juga cantik lah. Okey, so soalan 20 ini soalan yang normal, kita darab silang saja. Darab silang. So, jadi X darab dengan 3X tolak 5. Okey, samakan dengan 4 darab dengan 3, 4 darab 3. Okey, darab silang. Okey, lepas itu kita darab masuk X darab 3X. 3X kuasa 2. Ini sudah banyak kita buat. Tolak X darab 5, 5X. Okey. 4 darab 3, 12. So, pindah ke kiri, negatif 12. Okey, kemudian samakan dengan sifar. Okey, lepas itu kita buat 2 kurungan. Samakan dengan sifar. Okey, so ini kita boleh guna kalkulator lah sebenarnya. 3S darab X, 3 dengan 4. Ya, 3, 4. So, negatif. Ini positif lah. Ini negatif lah. Ya. Okey, so S itu ialah jawapan pertama negatif 4/3. Dan yang S kedua ialah sama dengan 3. Okey. So, itu jawapan untuk soalan 20. Okey. So, bagi awak masa sikit untuk awak tuliskan soalan yang sangat-sangat normal. Cikgu confused ke? Oh, Alia Natasha. Ya, tak. Catatan saya punya nama saya dua-dua 5 ilik dengan 5 unggul punya saya tulis satu perkataan Alia. So, apabila saya tip kehadiran, saya tip pada Alia Sulan. Rupanya yang Alia Natasha yang hadir, itu yang maksud saya tadi ya. So, saya sudah betul balik. Itulah saya tengok macam Alia Sulan tidak hadir 2 minggu. Kenapa saya tip lagi? Oh, lupa. Sebab dua-dua awak ialah Alia. Saya tulis perkataan singkatan Alia saja. Jadi saya sudah betul balik lah. Dan semua kehadiran ini akan saya key in ke dalam SSTM lah. Iaitu satu sistem untuk murid dah. Kesalahan dan kebaikan murid itu. Kalau ada buat kesalahan macam merit lah, tapi dia ada amalan baik kan. So memang saya hanya isi untuk amalan baik. So yang sebelum ini memang sudah saya isikan lah. Ada saya isikan ke dalam murid itu SSTM. Sebagai satu penghargaan jugalah kerana boleh hadir. Saya faham sebenarnya. Saya betul-betul faham lah. Ada yang tidak hadir bukan kerana dia tidak mau. Masalah internet. Saya faham. Alright, tapi perlu juga kita cuba berusaha lah untuk dapatkan. Okay, so ini adalah satu bilik tidur, pelang bilik tidur. Okay, dan ini ialah bilik air, segi 4 kecil ini, TUV bilik air. Maksudnya tandas lah bilik air. Ini ialah bilik tidur. Bilik tidur yang tidur di sini. Biasanya ada bilik-bilik tertentu dia ada tandas sendirilah. Itu maksud dia. Contohnya kalau di hotel ataupun di master room, di rumah pun macam ini ya. Okey. Sebab mungkin ada yang kalau tengah malam nak pergi tandas dia takut nak keluar kan. So kalau bilik ada bilik air itu senanglah. Saya masih ingat dulu apabila saya balik ke kampung datuk saya, dia punya rumah tidak ada tandas. Dalam rumah itu dia rumah kayu, and then tandas dia di belakang rumah kayu jauh, kena jalan titi lah sampai ke situ, agak jauh juga. Siapa tengah malam boleh pergi sana, takut betul. Itu dululah, dulu punya cerita. Itu dulu itu bukan tandas lagi, itu dia korek satu lubang, letak satu pardi, macam itulah dulu punya. Tak tahulah, mungkin awak tak pernah berhadapan dengan itu.
Sebab itulah zaman sudah berbeza. Okey. So diberi bahawa luas seluruh bilik tidur, seluruh bilik tidur 18. Keseluruhan luas dia 18. Cari panjang bagi PQ. Panjang bagi PQ. Panjang bagi PQ ialah panjang ini ialah S tambah 3. S tambah 3 daripada S ini dengan yang 3 ini. S tambah 3. So untuk lebar inilah QR ini. Ini ialah ini sekejap ini ialah 1 tambah 2X. 1 tambah 2X. Sorry ini macam taraf 1 tambah sebab ini kan 1 tambah 2X. Okey, so hasil taraf 18. Maksudnya 2 kurungan ini kita taraf samakan dengan 18. Awak cuba dulu sekejap Cuba saya bagi awak sekejap saya pergi ke bilik air sekejap. Hello. Okey, so saya kembali ya. Okey. So kita teruskan. Okey, jadi luas dia 18 luas untuk bilik tidur. So panjang dia S tambah 3 darab dengan length 1 tambah 2X ataupun 2X tambah 1 lah. Dan luas dia adalah 18. Panjang darab lebar adalah luas 18. Kembangkan kurungan di sinilah. So masih ingat bagaimana nak kembangkan 2 kurungan? Saya bincangkan sekali lagi ya. So kurungan pertama ini buka dulu. X tambah 3. Saya buka dulu kurungan pertama. Kenapa saya jarakkan? Sebab saya nak darab masing-masing dengan kurungan kedua. Ada masalah. Tidak. Ya. Okey, so ini kita darab kurungan kedua 1 tambah 2X. Ini pun darab 1 tambah 2X. Okey, so sama dengan 18. 18. So sekarang kita boleh darab masuk. Okey, darab masuk X darab 1 X Okey, tambah X darab 2X 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Okey, tambah 3 darab 1 3. Tambah lagi 3 darab 2X 6X. Pindah 18 ke kiri. Tolak 18 sebab kita nak jadikan sebelah sana kosong. Bentuk am kan. Tetapi di sini tengok banyak kan, so kita kena susun. Kita kena susun ataupun kita kena atau baliklah kuasa 2 di depan so 2X kuasa 2. Okey, lepas itu yang ada X ini, X maksudnya 1X tambah 6X. So kita tambah 7X. Yang nombor dengan nombor. Tambah 3 tolak 18. Jadi ialah tolak 15. So samakan dengan kosong. Okey, jadi kita letak di sini. Okey, jadi kita buka 2 kurungan lah. So boleh guna kalkulator sekarang lah. Okey, so saya pun guna kalkulator. Taklah saya terus patuh saja. Okey, so awak boleh guna kalkulator.
Sang Liu. 5 dengan 2. Tak betul. Sekejap. Okey, dah? Sudah? Kita cuba faktorkan. Ada jawapan ke daripada anda? 3/2 dengan negatif 5. Okey. Kita cuba. 3/2 maksudnya di sini ialah 3/2. Ini 3 lah. Ini 5. Ya. Betul. Okey. Betul. Jadi ini tambah, ini tolak. Okey, so S sama dengan 3/2. Ini daripada kalkulator lah jawapan. Dan satu lagi S sama dengan negatif 5. Tapi kita perlu tahu panjang PQ. Panjang PQ ialah ini X tambah 3 kan. Panjang boleh ada negatif. Tidak diterima. Diterima. Okey. Jadi panjang PQ lah. Tulis panjang PQ asal dia ialah S tambah 3. So berapa S kita cari? Kita cari S itu 3/2. So gantikan 3/2. So bolehlah kita dapat jawapan 3/2 tambah 3. So jawapan 4.5. 4.5. So itu jawapan. Saya kena potong sini dulu. Takut anda salah tengok ini Ini soalan atas ini. Okay. Saya pinjam ruang dari situlah. Okay, masa saya hasilkan modul itu saya saya jimat ruang lah. Jimat ruang sebab photostat itu banyak nanti. So jimat ruang kan. Okey, dah. Siapa sudah live? Siapa live lagi Saya tengok dulu Ini. Oh, Stephanie. Ya, mungkin line dia tak bagus Okay. Susah juga kalau macam ini Okey, so soalan 23 dulu sebab dia di sini senang sikit. Okey, 23 dia kata sebuah bola ditendang dari sebuah belandar. Okey. Sebuah belandar. Okey, ada satu bola lah. Okey, dia tendang kaki dia. Kaki Salehan. Okey. Dia nak tendang bola itu. Tendang bola itulah. Naik sampai ke tu and then dia akan turun balik lah. Okay, so dia punya jarak inilah persamaan dia. H sama dengan ini. Bilakah bola itu tiba di permukaan tanah? Dia mesti sebab daya tarikan graviti kan. So apa-apa benda saja dia akan balik ke permukaan kan. Jadi di permukaan maksudnya jarak itu kosong. Okay, so ganti kosong sama dengan negatif 5 T, jangan lupa sini guna T, kita ikut T T kuasa 2 tambah 9T and then tambah 2. Tambah 2. Dan oleh sebab negatif T kuasa 2, so saya pun pindah ke kiri lah. Negatif pindah ke kiri jadi positif 5T kuasa 2. Yang 9T pindah menjadi tolak. Yang pindah ke kiri tolak 2. Samakan dengan kosong Samakan dengan kosong. Okey. Lepas itu 5
Oh, sorry. Ini kita boleh faktor terus lah. Buat pemfaktoran. Sama dengan kosong ah. Okey, ini letak 5T. Ini letak T. Ini 1. Ini 2. So, negatif 10 tambah. Okey, ini ya. Jadi T yang dan T yang kedua sama dengan 2. Jadi anda rasa T ini ialah masa kan? Jadi kita mestilah ambil yang positif. Negatif 1/5 tidak maulah kita. Tidak mau. T sama dengan 2. T sama dengan 2. Okey, T sama dengan 2. Okey, itu untuk soalan ini ya. Belum lagi terlambat. Masih boleh lagi ya, tidak ada masalah. Teruskan. Okey. Jadi ini tajuk persamaan kuadratik . Okey, Wellington minggu depan kita jumpa di sekolah. Awak kumpulan A kah? Ya, cikgu. Kumpulan A, cikgu. Kalau kumpulan A jumpa hari Isnin minggu depan lah. Ya. Ya, pakai mask tabel pakai tabel Ya, cikgu. Saya akan pakai tabel and then face mask lagi. Apa itu cover itu lagi. Takut sekarang ini. Variant Delta itu terlalu hebat. Okay, so pakai yang kalau boleh medicals lah. Kalau tidak ada medicals, kalau boleh pakai dua keping lah. Kalau awak tahan lah, sebab ada orang tak tahan sebab dia macam kurang darah. Kalau dua lapis lah. Okay, tapi saya boleh lah. Okay. Okay, so kita teruskan kepada soalan 22. Ini satu cerita yang sekumpulan pemancing bercadang memancing ikan di Tasik Kengil. Tasik Kengil di mana? Di Pahang kalau tak silap. Okey. Pahang ke? Lebih kuranglah di Semenanjung lah, Pahang saya rasa. Kos untuk menyewa sebuah rumah bot ialah RM3,000 dan mereka akan berkongsi harga rumah bot itu sama rata. Kalau you nak pergi memancing sama ada di laut ke di Tasik ke, awak mesti sewa satu bot. Itu bot itu kita bot lah. Dia boleh tidur di dalam, boleh makan di dalam, and then boleh memancing lah. So memang bot itu agak mahal. Memang macam ini RM3,000. Dan mereka akan berkongsi harga bot itu sama rata. Tapi berapa orang yang ikut tak tahu. Di saat akhir 5 orang daripada pemancing itu telah tarik diri. Mungkin asal dia 5 orang. Tapi pada akhirnya 5 orang tarik diri. So kena tolak 5 lah. So apabila 5 orang tarik diri, setiap orang itu kena tambah RM30. Yang tertinggal itu tambah RM30 seorang. So keadaan ini diwakili oleh persamaan ini. Dia sudah bagi persamaan, kita tak perlu bina sendiri ya. Jadi bagaimana kita buat persamaannya? Okey, saya tulis dulu 3,000 bahagi X tolak 5, kita ikut persamaan saja. Tolak 3,000 bahagi X sama dengan 30. So ada pelajar dia terlalu pandai lah, dia terus guna kalkulator cari jawapan dan jawapan dia betul. Tidak ada markah sebab dia tidak tunjukkan langkah kerja. We don't have a step, so 0 marks. Okay, jadi dia perlu tunjukkan langkah. So apa langkah di sini yang kita boleh tunjukkan? Okay, jadi di sini dia kena samakan penyebut sebelah kiri, pecahan. Samakan penyebut. So ini kita darab dengan X. So bawah darab X, atas pun darab X. Yang sebelah kanan ini kita darab dengan X tolak 5 supaya dia sama dengan sebelah kiri dia kan. X tolak 5, X tolak 5. So bawah X tolak 5, atas pun X tolak 5.
Jadi sebelah kanan 30 tidak ada perubahan. Jadi sekarang yang menjadi penyebut itu, yang menjadi penyebut itu, yaitu X tolak 5. Ini sama dengan 30. So yang atas itu 3000 darab S. 3000 darab S ialah 3000X. Lepas itu tolak 3000 darab S, 3000X. Ini tolak jadi tambah. 3000 darab 5, 15.000. 15.000. Jadi kalau kita tengok di sini, yes, kita boleh potong di sinilah 3.000 potong tolak 3.000. Jadi saya ini pindah ke kanan pecahan. So sebelah kiri tinggal 15.000 sama dengan 30 darab X tolak 5. Ya. Dan saya cuba 30 ini saya pindah ke sini bahagi. Supaya tidak ada nombor bahagi ya. So kalau bahagi dia menjadi 500. Bahagi ya, 15.000 bahagi 30. So 500. So ini sama dengan ini sekarang taraf masuk S taraf S kuasa 2. S taraf 5, 5X. Dan dia adalah tolak. Susun dalam bentuk am. S kuasa 2 tolak 5X. Seolah-olah 500 pindah ke kanan lah. Tolak 500. Dan sama dengan kosong. So saya rasa kita sudah layak untuk buat pemfaktoran. Kan? So guna kalkulator di sini. Mod 53. So kita ada 1 negatif 5 untuk B dan C itu negatif 500. So jawapan pertama S itu ialah 25. Dan yang kedua negatif 20. 20. Yes. Jadi masuk di sini S tambah 20 dan satu lagi ialah S tolak 25. 25. Betul ya. Jadi sekarang jawapan dia ini tak boleh diterima lah kan? Tidak diterima. Tidak diterima. Awak jangan tulis ST ya. Bukan S tabel. Tidak diterima. Saya tidak tulis lah. Tapi jawapan ataupun boleh tulis jawapan di bawah S ialah 25. So maksudnya berapa orang yang telah menyertai ataupun mengikuti aktiviti memancing? Berapa pemancing? 25 orang. Pada asal dia 30, 5 orang tarik diri. So tinggal 25 orang. So itu cerita. Boleh? Boleh. Guys. Ya, cantik semua. So ini soalan dia lah. Walaupun soalan dia macam agak suka ya. Wellington you nak tanya. Yes, boleh buka mic tidak apa, boleh buka. Ya. Apa you nak tanya? Kalau masa kita ada sekolah cikgu, apa tu? Macam Google Meet ada juga cikgu malam. Macam ni tak lah. ada. Tuition. Tak ada. Macam ini teruskan. 1 minggu 1 jam. Itu kita sebab itu saya buat peribadi kan. So itu tak ada kaitan dengan sekolah. Itu saya ada lah. Yang maksudnya siang hari itu memang semua tak ada lagi. Siang hari. So tidak perlu lagi cikgu call pelajar yang tidak masuk lah, and then di dalam telefon itu hari ini Google Meet pukul berapa-berapa lah, and then lepas itu hasil kerja belum hantar siapa-siapa lah. Tak perlu lagi lah kita buat. Tidak lagi ya. Okey cikgu, okey. Jadi kalau ada pelajar yang masih tidak hadir dalam tempoh ini,
apabila sudah buka sekolah tapi dia tak pergi, kita pun tidak boleh, saya pun tidak dapat bantu apa lagi sebab dia tak pergi ya, sebab kita tidak akan buat lagi PDPR, maksudnya Google Meet dan sebagainya lah. So kita akan fokus kepada pelajar yang hadir ke sekolah itu. Tapi malam ini Selasa ini memang saya teruskan lah. Sebab buat sementara waktu ini kita masih tidak boleh berkumpul ramai-ramai untuk buat kelas tambahan di sekolah. Kalau tidak, saya memang akan kumpulkan pelajar buat kelas tuition, kelas tambahan di sekolah sebelah petang. Tapi pada peringkat ini saya rasa tak sesuai lagi lah. Tengoklah nanti kalau bulan 11 sudah okey keadaan, mungkin kita akan mula. Kita batalkan malam lah. Kita tengok dulu. Tapi buat sementara waktu ini malam ini 1 jam masih ada lagi lah. So saya harap apabila sudah tidak ada Google Meet, awak punya data internet banyak kan. Okey, korbankan satu data untuk saya punya 1 jam inilah. Sebab siang hari sudah tidak ada PDPR kan. Jadi harap hadirlah. Okey, harap hadir. Kalau awak pergi ke luar sekarang pun secara online sebenarnya untuk tuition, lagipun itu kena awak bayar. Saya bagi percuma tapi dia tak belajar tidak mahu. Okey, so itu soalan dia. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Kita masih ada 15 minit masih cukup. Okey, kita pergi soalan 25 dulu sebab dia lebih tinggi ya. Okey, 25. Ya, Stephanie lebih tinggi. So, diberi luas trapezium ABCD. Ini trapezium luas dia 24. So, bagaimana cari luas trapezium? Garis yang selari ya. Jadi luas trapezium ialah 24. Itu soalan beritahu. So bagaimana cari luas trapezium? 1/2 darab hasil tambah sisi selari. So sisi selari ialah S tambah 3 dengan 7. Ini 3 tambah 7. Ini hasil tambah sisi selari. Lepas darab lagi dengan tinggi 2x. Tinggi dia 2x tinggi dia 2x dan jumlah dia sama dengan 24. Okey, 24. Okey. Jadi saya rasa kalau darab punya kita boleh potong macam ini ya. You tengok kebetulan di sini kalau darab kita boleh potong ini 1/2 dengan 2 ini boleh potong. Kalau darab lah. Okey, jadi ini dalam itu ialah S tambah 10 3 tambah 7 ialah 10. And then darab lagi ada 1 S di sini kan, boleh letak depan S dan ini sama dengan 24. Dan kita darab masuk S darab X kuasa 2 tambah S darab 10 10x dan sama dengan 24. So 24 saya pindah ke kiri, tolak 24 lah dan terus samakan dengan kosong. Terus samakan dengan kosong. Okey. Lepas itu kita buat kurungan. Ini nak pemfaktoran sudahlah. Boleh guna kalkulator untuk bantu. So X 6 dengan 4. Ya. Okey. So tolak. Okey. Tidak boleh. Tidak boleh guna 6 dengan 4. Okey, guna 12 dengan 2. Okey. 2 dengan 12, 24 juga. Tapi ini tambah, ini tolak. Okey, so S sama dengan 2. Satu lagi X sama dengan negatif 12. So ingat ini ada melibatkan panjang lebar, negatif tidak boleh diterima. So jawapan dia S sama dengan 2. S sama dengan 2. Ya, 2 negatif 12. Betul Salehan. Betul Salehan.
Okey, sudah. Okey, so saya rasa kita satu lagi soalan lah. Masih sempat satu lagi soalan lah, iaitu sebelah kiri dia. Soalan 24. Ya. Okey, soalan 24 ah. Baik. Sudah siap saling ke? Sudah. Okey. So saya naik sikit dulu ah. Okey, so untuk sebelah kiri ni ah, syarikat anda ingin menghasilkan pinggai gambar. Tahu pinggai gambar? Okey, tempat untuk letak gambar. Pinggai ini pinggai dia. Okey. Pinggai itu sebagai projek baru, pinggai itu akan dibuat daripada sekeping besi dan bagi memastikan ia tidak berat, luas belum berukuran 84. Luas dia 84. Apa maksud luas dia 84? Luas untuk pinggai. Ini luas dia 84. Ini ialah pinggai dia. Okey. So bagaimana kita cari luas kawasan pelorek macam ini? So kita kena guna luas segi 4 yang besar ini tolak luas putih ini, yang kecil ini. Betul tak? Tolaklah. Luas besar tolak luas kecil. Darab 11 kan panjang dan lebar itu ada. Tapi yang besar itu panjang dia berapa? So sebelah kiri ini X ini pun X ini pun X saya mesti sama lah. So berapa panjang sebenarnya? Panjang ialah 2X tambah 11. Untuk lebar pun sama. Lebar ini pun X ini pun X. Okey. Dan tengah ini 6. Jadi jumlah keseluruhan untuk lebar 2X tambah 6. 2X tambah 6. Panjang 2S tambah 11, lebar 2S tambah 6. Okey. Dan dalam itu 6 darab 11. Okey. Jadi untuk mencari luas ukuran lebar berapakah ukuran lebar S besi itu? Okey, maksudnya cari nilai S lah. Jadi panjang darab lebar. Panjang darab lebar itu adalah 84. Okey. Tapi panjang darab lebar ini kena buat yang besar dulu. Yang besar itu ialah panjang dia 2X tambah 11 darab 2X tambah 6. Okey, lepas itu kena tolak tolak yang kecil itu. Yang kecil ini, butir ini. 6 darab 11. 6 darab 11. Dan ianya sama dengan 84. Okey, 84. Okey. Lepas itu kita kembangkan. Okey, so 2x darab 2x 4x cos. Ini saya kena buka macam tadi lah. Supaya untuk memudahkan awak faham. Okey. So saya buka seperti tadi. Yang pertama ini 2x tambah 11, 2x tambah 11. Okey. Lepas itu masing-masing darab dengan berapa? Darab dengan kurungan kedua 2x tambah 6. Ini pun pelakon 11 2x tambah 6. Okey, tolak ini darab 66 6 darab 11 66, ini 84. Okey. Alright. Dah? Okey. Jadi saya pinjam luangan di sini ya. Saya pinjam ke sini sebab tak cukup luangan. Okey, awak cukup bolehlah. Okey, jadi saya darab masuk di sini 2x darab 2x 4x kuasa 2. Okey, tambah 2x darab 6, 2 darab 6 12x. Okey, tambah 11 darab 2x 22x. Okey, tambah lagi 11 darab 6 tambah 66. Tolak 66, tolak 84. Saya pindah 84 ke kiri.
Okey, dan ianya sama dengan sifar. Sama dengan sifar. Okey, dah? Okey, jadi tak ada lagi ya. Okey. Jadi 4x kuasa 2 yang ini boleh permudahkan menjadi tambah 12 tambah 22 24x and then lepas itu tolak 84 samakan dengan sifar. Yes. Dan kita bahagi 4 juga. Okey, untuk mempermudahkan kita bahagi 4. Apa lagi warna boleh? Okey, bahagi 4. Bahagi 4. Oh, tak boleh. Bahagi 2 saja. Sebab ini 34 tak boleh bahagi 4. Sorry ya. 3 bahagi 2. Bahagi 2. Bahagi 2. Okey, apabila bahagi 2. Okey, apabila bahagi 2. Alright. Okey kalau bahagi 2. Ini menjadi 2x kuasa 2 tambah 17x tolak 42 sama dengan kosong. So bolehlah patokan. Okey, guna kalkulator. A sama dengan 5 mod 53 mod 53. A ialah 2, B 17, C negatif 42. So, jawapan dia yang pertama, S itu sama dengan 2. Dan jawapan kedua ialah X itu sama dengan negatif 10, bukan 10, 21 per 2. Ini badan 21 per 2. Negatif 21 per 2. Dan apabila masuk ke dalam kurungan, masuk dalam kurungan, so ini akan menjadi S tolak 2. Yang ini menjadi 2X tambah 21. Okey? So jawapan dia ini tak boleh terima, kena tulis. Tak boleh diterima. Sebab kita nak cari nilai X itu ialah mesti positif lah. Sebab ini melibatkan panjang lebar kan. So saya turun ke bawah. Sudah? Yang atas sudah ke? Betul Salehan? Atas sudah. Dah. Okey, Akmal. Alia, okey Alia Natasha, lepas itu kalau boleh beri respon lah okey ke. Stephanie okey Akmal, ada soalan? Okay. Priscilla, Elizabeth, Liliana, Jen, Wellington, dan satu lagi Salehan. Okey, cikgu. Okey, boleh. Semua okey Kayo. Okay. Jadi jangan lupa soalan yang telah kita bincang pada malam ini ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Yang saya tengok dulu kita ada lagi soalan apa itu? Okey, soalan 26, 27, 28, 29. Ada beberapa lagi soalan. Banyak juga. So, minggu depan kita akan cuba habiskan 1 minggu lagi satu kali lagi kita bincang persamaan kuadratik dan kita punya apa itu tajuk baru akan diberi selepas minggu hadapan okey, selepas minggu hadapan.
So saya rasa 1 minit lagi pukul 10, so saya rasa cukup untuk malam ini.